Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni dapat lagi kita menyambung kuliah kita. Kita sambung pada muka surat yang ke-6 lagi. Tajuk besar dia keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, wallahu taala wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La yushbihu syai'an min al-asya'i min khalqih wa la yushbihuhu syai'un min khalqih. Allah Subhanahu wa taala itu satu ataupun tunggal. Satu bukan dari segi bilangan tetapi dari segi tiada sekutu baginya. Jadi kita kata esa ataupun tunggal. Tiada melahirkan anak, tiada dilahirkan, dan dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk, dan tiada satu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Jadi dalam perenggan ni ada beberapa perkara yang nak diberitahu oleh Imam Abu Hanifah kepada kita sebagai akidah, yang mesti kita pegang, iaitu yang pertama akidah tauhid. Allah Ta'ala itu satu, mana esa, tunggal. Jadi satu ni mana tidak ada dua bagi Allah SWT. Maka ini dijelaskan lagi oleh Imam Abu Hanifah dengan dia kata, satu bukan dari segi bilangan. Satu bukan dari segi bilangan ni mana satu, dua, tiga, empat, lima. Tidak. Bukan kata Allah Ta'ala ni satu daripada tiga Tuhan ke, satu daripada dua Tuhan kau, tidak. Dia satu-satunya Tuhan. Maknanya dia satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Maka tidak ada lain, tidak ada Tuhan lagi selain daripada dia. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kata esa ni satu ni mana sempurna lah, tidak kata setengah. Satu daripada setengah itu tidak sempurna. Dalam catatan kita nombor 18 ni, jika satu dari segi bilangan maka satu sebagai permulaan kepada bilangan yang lain selepasnya. Maksudnya jadi ada nombor satu, nombor dua. Kalau orang main orang main bola, dia ada pemain nombor 1, 2, 3, 4, 5. Tak? Jadi hak nombor 1 tu, nombor 1 lah kalau main bola. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai sebelah. Tapi satu Allah Ta'ala ni maknanya dia, setakat dia sahaja. Jadi kalau kata satu ni dari segi bilangan, maknanya ada lagi lah bilangan lepas daripada tu. Tu tidak dikehendaki. Ini mustahil bagi Allah SWT, kerana ia menunjukkan Tuhan itu berbilang-bilang. Jadi banyak pula. Jika dikatakan juga satu itu adalah separuh daripada dua, maka ini berarti Tuhan mempunyai juzuk yang membentuknya. Tuhan salah satu daripada Tuhan. Itu tak betul juga. Sebab kalau kita kata satu ni mana separuh daripada dua. Dua tu kalau kita bagi satu-satu je. Jadi bila kata Allah Ta'ala ni satu, maknanya bukan kata separuh daripada dua. Tidak.
Jadi jika dikatakan juga satu itu adalah separuh daripada dua, maka ini berarti Tuhan mempunyai juzuk yang membentuknya. Mana Tuhan ini dipanggil murakkab pula. Mana dia ada bahagia-bahagia dia. Jadi benda ni mustahil bagi Allah SWT. Jadi ringkas di sini maksud Imam Abu Hanifah ialah nak mensabitkan bahawa ketuhanan itu hanya bagi Allah sahaja. Orang panggil ilah, yang berhak disembah, yang mencipta alam semesta, yang mentadbir alam semesta, yang berhak kita minta, yang berhak kita sembah, dia sahaja. Dan menafikan bagi yang lain. Maka sebab itulah kita kata la ilaha, tiada Tuhan illallah, barulah kita sabitkan ketuhanan itu bagi Allah. Tiada sesuatu pun yang layak dipanggil sebagai Tuhan kecuali Allah. Kita nak kata sebagai Tuhan, sebagai pelindung, sebagai penjaga kita, tak ada. Allah SWT sahaja yang berhak dipanggil sebagai Tuhan. Tempat kita taat, tempat tumpuan hati kita, hanya Allah SWT sahaja. Kemudian tiada melahirkan anak. Hal ni seperti yang kita baca dalam surah Qul Wallahu Ahad itulah, surah Ikhlas. Lam yalid, tiada sekutu baginya, mana tidak ada yang berkongsi ketuhanan dengan Allah Ta'ala, tidak ada. Kalau kata ke Nabi, Nabi ada juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi, seperti mana Nabi Nuh Nabi. Kadang-kadang ada juga Nabi, dua Nabi dalam satu masa. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Jadi dalam satu masa tu dia ada dua orang Nabi boleh. Jadi ayatnya Nabi ni banyak. Tapi kalau kata ketuhanan, Allah sahaja. Kalau kata Nabi-Nabi, ramai. Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi ni makhluk, orang suruhan Allah. Jadi itu tak apa. Bahagia Allah SWT nak suruh orang tu orang ni buat kerja, ramai tak apa. Tapi dia sebagai yang layak disembah, dia sahaja. Tiada melahirkan anak. Mana kalau dia melahirkan anak, itu tanda dia berhajat. Orang ada anak ni dah, sebab dia nak anak ni lah, dia akan mewarisi apa-apa hak dia ada ni. Mana bila nak anak, nak kepada isteri. Kalau manusia, manusia Allah manusia nak kepada anak sebab dia nak salurkan rasa cinta dia, sayang dia. Dia nak wariskan harta kekayaan dia ni. Kalau orang tu nikah lama tak boleh anak, pusing, kira juga. Sebab dia nak letak, nak curah kasih sayang dia. Jadi itu tanda berhajat. Dia rasa tak sempurna, sunyilah rumah ni, tak ada anak. Jadi itu sifat manusia. Bila nak anak, mesti ada isteri. Jadi sebab itulah di sini, kalau kata Allah Ta'ala ada anak, berarti Allah Ta'ala ni tak sempurna. Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Tiada dilahirkan. Mana Allah SWT tidak ada bapa bagi dia. Kalau kata dia dilahirkan, mana dulu pernah tak ada, kemudian baru ada. Jadi dulu ada, dulu tak ada, dahulu tidak ada, sekarang ni baru ada. Hak ni kita panggil hadis, benda baharu. Jadi benda baharu ni iaitu benda yang berubah. Maknanya daripada tak ada dulu, kemudian baru ada. Jadi kalau kata dulu tak ada, sekarang baru ada, dulu tu siapa dia cara? Sebab itulah dalam kita akidah dikata Allah Ta'ala ni qadim bila ibtida. Allah Ta'ala ni sedia ada, azali lagi sudah ada, dan tidak ada permulaan bagi dia, sebab dialah yang pertama. Huwal awwal wal akhir, dia yang pertama, dialah yang terakhir.
Dia sejak azali ada dan dia akan kekal sampai bila-bila. Itu makna akhir. Jadi kalau kata Tuhan ni dilahirkan, maknanya sebelum ni tak ada. Kalau kita ni katalah kita beranak tahun 70-an, 70. Mana pada tahun 1899 tak ada lagi. Adanya pada tahun 70 baru ada. Begitu juga kalau kata Allah Ta'ala ni melahirkan anak, mana dia kita kata tadi tidak sempurna, berhajat kepada makhluk. Jadi hak dilahirkan oleh dia tu kita nak panggil Tuhan juga ke ataupun makhluk ke apa? Sebab tertuduh makhluk. Jadi kalau kata Tuhan ni ada anak, biasanya anak ni dia akan serupa bapa. Tu kalau kata makhluk lah. Anak kalau kata kambing, anak kambing tu serupa dia juga lah. Kambing juga, mana kalau kata kambing mesti tubik kambing juga. Tak ada. Kambing tubik biri. Tubik kucing sama telah lah, tak ada. Jadi kalau kata daripada Tuhan tu tubik anak, maka jadi serupa. Jadi sedangkan Allah Ta'ala ni esa. Sebab itulah tak mungkin Tuhan ada anak, tidak mungkin Tuhan dilahirkan oleh seorang ayah. Sebab kalau kata Tuhan ni dia anak pada seorang ayah dia tu Tuhan lah. Dia akan gigit. Jadi benda tu tak munasabah lah kau. Sebab itulah Allah Ta'ala mati lalu lam yalid wa lam yulad. Mana dia tidak berpunca daripada mana-mana benda, dan dia tidak berpecah menjadi benda lain. Sebab kalau kata kita ni anak ni, mana kita ni benih mak ayah kita. Sebahagian daripada mak ayah kita tu membentuk kita. Mana air daripada mak ayah kita tu jadi kita. Mana satu juzuk daripada ayah kita tu membentuk juzuk kita. Tu kalau kita kecek cara falsafah lah. Jadi nak ayat di sini lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Maknanya Allah Ta'ala tidak membahagi juzuk dia kepada benda lain, dan Allah Ta'ala tidak juga berpunca daripada juzuk lain. Sebab setengah orang dia kata kena bahas sifat Tuhan, sifat 20 ni kena bahas gitu. Jadi pening lah sikit. Tapi kalau cara Quran mudah, lam yalid wa lam yulad. Tapi bila kita hurai, dia akan tubik kat tu juga makna dia. Sebab anak dia mesti berpunca daripada bapa. Kalau bapa dia ada anak, maknanya sebahagian daripada dia tu sudah ada pada anak. Itu maksud lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa bila-bila pun tak ada yang sepertinya. Siapa bila-bila tak ada orang sepertinya. Mana kalau kata daripada dia tidak membentuk Tuhan yang lain, ataupun daripada Tuhan yang lain membentuk dia, tak ada. Hak suku pun tak ada juga. Hak berasal daripadanya tak ada. Hak bukan suku sakap pun tak ada juga. Maknanya tak ada Tuhan seperti Allah tu dari segi anak ataupun bapa. Dan tidak ada juga Tuhan mana langsung tak serupa dengan Tuhan, mana bukan ada kaitan, ya tidak ada kaitan tersebut, itu pun tak ada juga. Kalau kita kata hubung, kata anak dengan ayah, mana jen tulah lah. Mana kalau saya kata DNA tulah, tak boleh kesan. Mana kalau kata manusia tu dia adalah sifat-sifat dia. Jadi kalau kata tak serupa, maknanya menyerupai zat dia, ataupun hak lain hak tak serupa pun nak jadi tanding sebagai Tuhan, tak boleh juga. Sebab itulah Allah Ta'ala kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa bila-bila Allah SWT ni tidak ada setanding dengan dia, serupa dengan dia. La yushbihu syai'an. Allah Ta'ala ni, maknanya Imam Abu Hanifah tegaskan lagi, nak suruh kita jijak,
Tak ada satu pun Allah Ta'ala ni tidak menyerupai mana-mana benda daripada makhluk dia. Mana kalau kita kata benda yang dicipta, makhluk ni benda yang dicipta, dia sama sekali tak serupa dengan pencipta. Kita kata kereta, hak buat kereta siapa? Manusia. Kereta yang dicipta oleh manusia tak serupa dengan manusia yang mencipta dia. Tu hukum sipil dia ada. Kita buat kuih, buat karipak. Jadi tak kiralah karipak dengan kita tu serupa. Jadi semetelah lah Allah SWT ni, dia tak serupa dengan mana-mana makhluk dia. Jadi nafi mula-mula ni Allah Ta'ala tidak serupa dengan mana-mana makhluk. Lipat balik, balah balik, tak ada satu pun makhluk tu serupa dengan Allah. Jadi apa kena lipat balik tu? Tidak ada satu pun daripada makhluk, maknanya Allah Ta'ala tak serupa dengan mana-mana makhluk. Mana-mana makhluk tak ada pun serupa dengan dia. Sebab apa? Kalau orang itu kata Allah Ta'ala ni serupa dengan makhluk, itu dia panggil tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk ni maknanya ambil sifat manusia letak pada Allah. Kalau orang itu kata Tuhan ada hidung macam hidung kita, punah. Mana kita telah mensifatkan hidung macam kita ni ada pada Allah. Itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu dipanggil tasbih. Nombor 20 tu, menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk dikatakan sebagai tasbih. Maknanya letak sifat makhluk pada Allah, itu dipanggil tasbih. Kemudian manakala menyamakan mana-mana makhluk dengan Allah pada mana-mana sifat dikatakan sebagai syirik. Ambil sifat Allah Ta'ala letak pada makhluk, itu dipanggil syirik. Maknanya pada Allah Ta'ala ni zat yang sempurna, zat yang abadi, zat yang maha kuasa, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata, yang maha tinggi, yang maha mulia. Ambil sifat Allah Ta'ala ni letak pada makhluk dengan kata serupa juga, itu syirik. Macam contoh, sifat Allah Ta'ala ni dia sahaja layak disembah. Tiba-tiba kita sembah dia atas, sembah sujud kepada makhluk atas. Supaya kita bincang baru ni, kita kata berkenaan dengan penyembuhan tanpa sebab, penyembuhan tanpa ubat. Seorang tu dia pergi jumpa Tok Wali, Tok Wali jamuh dia, baca-baca tak ada jamuh. Jadi hak dia serba sakit tu hilang, sementara tolong. Jadi dia kata Tok Wali ni ada kuasa hebat. Ataupun dia bawa bini dia jumpa dengan Tok Wali tadi, dia kata Tok Guru tolong jamuh perut bini hamba ni, tak boleh anak 15 tahun tak boleh anak gini kau. Jadi Tok Guru jamuh dua-dua, kita pun jamuh, bini pun jamuh, lepas tu boleh anak. Dalam keadaan tak ada apa-apa sebab, tak ada apa-apa doktor, tak ada apa-apa ubat, tak ada apa-apa ikhtiar, tiba-tiba sembuh. Dan kita percaya, kita yakinlah sebab kita jumpa dia. Itu maknanya kita syirik, kita telah meletakkan kuasa memberi anak ni pada mana-mana makhluk, sedangkan memberi anak, memberi zuriat ni Allah. Kuasa menyembuh Allah, tiba-tiba kita kata Tok Wali tu, Tok Guru tu dia boleh menyembuhkan kita. Tu punah begitu. Tapi kalau dia baca ayat Quran, panggil ruqyah jampi, kita sembuh, tu tak apa. Kita sakit, dia baca ayat, jadi kita pun jadi sihat, tak apa. Jadi meletakkan sifat Allah pada mana-mana makhluk, itu dikatakan sebagai syirik. Ambil sifat makhluk letak pada Allah, itu dipanggil tasbih.
Jadi agama ni diajar kita jaga dua-dua perkara. Bila kata Allah Ta'ala ni Maha Esa, tak serupa dengan mana makhluk pada mana-mana sifat. La syarikalah, tidak ada sekutu, maknanya tidak ada yang serupa, tidak berkongsi. Maksudlah dari segi tak ada hak serupa dengan dia, tak ada makhluk, tak ada, dia tak serupa dengan mana-mana makhluk pun tak ada serupa dengan dia. Itu dia punya cakupan tu, cakupan tauhid, cakupan akidah kita. Nombor 20 tu apa? Kedua-dua ini dinafikan dari Allah SWT. Maknanya nafi serupa dengan makhluk, nafi makhluk ni serupa dengan dia. Kama tinggal tu laisa kamitslihi, tinggal tu dia kena buh laisa, baru berasa laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Manakala ada enggak tulis lam ya sin, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seperti dengannya, tak ada. Ikutlah gapo pun tak ada. Cuma takut orang telitah dah. Pas Tuhan ni ada gapo mana tak serupa dengan kita, mana kita mendengar, kita melihat. Pas Tuhan ni kalau kata tak serupa dengan kita, mana dia tak mendengar, tak melihatlah dia. Jadi Allah Ta'ala sekatlah dulu. Tidak ada mana Allah Ta'ala ni tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia, tapi wa huwas samiul basir, dia tetap bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Sebut di sini mendengar, melihat. Bukan kata tak ada sifat. Jadi ada orang faham Allah ni dia ada saja, sifat tak ada. Ada juga golongan faham gitu. Sebab kata dia, kalau kita kata Tuhan ni ada sifat, dah. Kalau kata sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkata-kata, sifat tu ada pada kita. Jadi kalau lagu tu serupa, kalau kata Tuhan ni ada, mana ada zat dia, lepas tu ada pula sifat, dan sifat tu kita kata Tuhan mendengar, kita pun kata kita pun mendengar. Tuhan melihat, kita pun kata kita pun melihat. Tuhan berkata-kata, kita pun kata kita berkata-kata. Jadi mana beza je? Serupa kita. Jadi Allah Ta'ala kata wa huwas samiul basir, dia maha mendengar. Sebab sami' mana sangat-sangat mendengar. Jadi hal ni ulama kata serupa pada nama, tidak pada hakikat. Serupa pada nama saja, tapi hakikat tak serupa. Sebab apa? Sebab hakikat sifat mendengar pada diri kita ni dia terhad, tidak mutlak. Sifat mendengar, sifat melihat pada Allah SWT sempurna, tidak ada terhad, dan tidak ada kurang dan lebih. Kalau kita katalah kita ni dah, dari segi wujud kita pun terdahulu dengan tiada. Kita ni mendengar, perlu kepada alat. Ada alat, ada linga lah. Ia sempurna. Kalau linga ada tapi punah, tak boleh dengar juga. Lepas tu kita dengar ni, benda ya apa? Kita ada batas-batas kita boleh mendengar. Maknanya kalau benda tu jauh, tak boleh tak dengar kita. Kadang-kadang benda yang dekat pun dah, oleh kerana banyak sangat suara, kita tak dengar juga. Kita duk kecek dari telefon, anak gagal, dia gagal dengan TV lagi dah, kita dekat dah tu dengan telinga kita, tak boleh dengar juga. Jadi itu orang panggil serupa pada nama.
Jadi mendengar Allah Ta'ala sempurna, tanpa ada hak, tanpa perlu berhajat kepada alat, tanpa perlu kepada keadaan yang memungkinkan mendengar. Kita kena ada keadaan yang memungkinkan kita mendengar. Begitu juga kita melihat. Kita melihat ni kena ada mata, anggota kita, mata yang sempurna, mata yang berfungsi. Lepas tu dia kena ada suasana pula. Mata kita ni, yang ni suasana cahaya. Kalau tak ada cahaya, tak nampak kita. Kita tak nampak. Mana ayatnya kita ni terhad. Ada benda depan kita. Dah, tiba-tiba orang letak penghadap sekat mata kita. Kita tak nampak dah apakah perubahan yang telah berlaku dalam tempoh benda tu disekat daripada kita. Dia mau letak mata je. Dah. Atau mudah kita kata kita ni ada orang dia micro sleep. Dia tidur masa bawa kereta. Puk tik nego mata. Tahu-tahu kereta tu duk pun naik bukit tu. Terbabah. Mana mata yang kita tutup mata, keadaan sudah berubah. Itu maknanya kita ni mendengar, melihat terhad. Tapi Allah Ta'ala sempurna. Begitu juga sifat sifat tahu, sifat hidup, kita ni terhad sahaja. Jadi rekahnya tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah, baik dari segi zat, sifat maupun perbuatan. Dia maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Jadi di sini kalau ada disebutkan kepada Allah SWT satu sifat dan disebutkan juga pada kita, itu kita kena faham laisa kamitslihi lah. Kalau kata kita baca dalam ayat Quran, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah Ta'ala mari, Tuhan kamu mari, dan malaikat mari, satu sah demi sah. Jadi mari Tuhan tu lagu mana? Dah. Jadi kalau kita faham molek, kalau Allah Ta'ala kata dia mendengar, kita mendengar. Jadi dengar Tuhan tu supaya kita juga apa? Kita kata tak. Maka begitu jugalah, Tuhan mari, Tuhan melihat, Allah Ta'ala mengampunkan, Allah SWT suka, Allah Ta'ala murka. Itu sifat dia yang tak serupa dengan kita. Ahli sunnah kata kita kena sabitkan sifat-sifat tadi sebagai sifat kesempurnaan dia. Kalau ada sedikit sebanyak persamaan dengan makhluk, kita kata tak serupa dengan mana-mana makhluk, dan sifat tu layak dengan keagungan dia. Seperti kita kata kita melihat, kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar, melihat. Kita kata kita mendengar dengan terhad, Allah Ta'ala mendengar dengan sempurna. Kalau kata Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala kasih belah kepada kita, Allah Ta'ala suka, itu makna yang selayak dengan dia, sesuai dengan zat, sesuai dengan sifat, sesuai dengan keagungan dia. Kena letak lagu tu. Tak payah kita duk peling lah. Lepas Tuhan mari lagu mana, Tuhan turun lagu mana. Dalam hadis sebut Allah Ta'ala turun di akhir malam. Tanya siapakah hak nak berdoa, aku akan perkenal. Siapa ada hajat, aku akan perkenalkan. Siapa nak minta ampun, aku akan ampunkan. Allah Ta'ala turun. Lagu mana turun dia tu? Tak suruh fikir. Apa penting kita bangun. Kita bangun minta dengan Allah Ta'ala. Tu hak sebenar. Supaya orang kata Allah Ta'ala ni duduk mana? Tak suruh kira lah Allah Ta'ala duduk mana. Kalau ayat pun tak boleh, kalau nak ayat pun tak boleh, kalau hurai pun tak faham juga. Apa pentingnya Allah tu ada tak? Ingat pada Allah tu ada tak ada dalam hati kita. Lagu mana kedudukan kita ni di sisi Allah. Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala murka ke kita, hak tu hak sebenar kepada kita mukallaf. Sebab itulah benda-benda lagu ni zaman sahabat dulu dia tak bincang Tuhan duduk mana dah.
Sebab benda tu tidak kerjaan kita. Tidak kerjaan kita. Cuma ulama ni bila ada orang faham benda ni, dia terpaksa jawab lah. Tak boleh lagi dah. Sebab dia sedikit sebanyak dia akan timbul kecelaruan, kekeliruan, maka kena betul balik. Jadi kita hak tak ada masalah ni, hak boleh faham molek, kita kena faham dengan tepat lah. Kita kena faham halik kita ni mana kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala tengok kita, dengan pandangan redha ke, dengan Allah Ta'ala murka. Dalam hati kita ni penuh ke tidak kebesaran Allah Ta'ala ataupun tidak. Itu penting. Kalau kata Tuhan turun di hujung malam, turunlah ke mana Tuhan? Tak payah. Kita tu bangun ke tidak? Bangun minta doa, kena pandang. Hak mana hak lebih penting pada kita. Jadi tak boleh kita nak bayar lah. Maka sebab itulah di kalangan ulama, terutama ulama Asy'ariyah ni, dia ada satu kaedah. Dalam bab kita nak faham Allah Ta'ala ni tak serupa dengan makhluk. Kata dia, kullu ma khatara bi balika fallahu khilafu dhalika. Kullu ma khatara bi balika fallahu khilafu dhalika. Setiap benda hak terlintas dalam kepala kamu, dah macam-macam, Allah tidak lagu tu. Tak sedar fikir. Benda ni Nabi isyarat dah pada kita. Nabi kata dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, a'adtu li'ibadi, aku telah menyediakan untuk hamba aku ni syurga mala ainun ra'at, benda yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar, wala khatara ala qalbi bashar, dia tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Mana nak ayatnya sempurna nikmat dalam syurga ni, mana barang tu barang tak pernah kita tengok, barang benda tu tak pernah terlintas dalam hati kita akan dapat. Jadi kalau kata nikmat hak dalam syurga tu tak boleh kita nak bayar macam mana sifat dia, rupa dia, tak. Maka pemberi nikmat itu, yakni Allah SWT, lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi. Jadi sebab itulah dalam masalah ni tak payah kita nak peling, tak payah kita nak keliru dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Mana kita bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran gini, kita kena faham mengikut hak kita baca tu. Hak kita baca dengan sifat-sifat dia tu, dengan kita kena etikad Allah Ta'ala ni tak serupa dengan mana-mana makhluk. Dia memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan, segala sifat-sifat keagungan. Jadi kalau faham molek gitu, dia tak ada nak balas lah. Sama-sama apa, orang yang kata ahli sunnah, sama-sama kata kita ikut Al-Quran, ikut Nabi. Kemudian isadah kita ni dah tajuk baru tu, sempurnanya sifat-sifat Allah SWT azali dan abadi. Kita sikit supaya mudah nak karang 2 minggu lagi. Bab ni Imam Abu Hanifah nak menyatakan kepada kita bahawa sebagaimana zat Allah Ta'ala ni azali, abadi, maka begitu juga sifat dia pun lagu tu juga. Kalau kata Allah Ta'ala ni wujud dia, zat dia tu wujud sejak azali lagi, kita panggil sebagai qadim, maka begitu juga sifat dia, sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkuasa, sifat mencipta, sifat berkehendak, sifat tahu, ini pun qadim juga. Tidak kata zat qadim, sifat baru. Itu salah. Kalau makhluk macam kita ni, kita baru ada dulu. Kita ni ada dulu. Ada kita ni maknanya baru dilahirkan. Kita dilahirkan. Tapi nak boleh pandai jalan, pandai melompat, pandai berlari, pandai nulis, pandai beki, dah. Hal ni bila ada ni, kita kena usaha. Kita kena belajar. Melihat anak, kata budak baru ada sifat melihat mendengar ni kemudian.
Kata budak, dia dilahirkan, bayi tadi bila dilahirkan, mak ayah ni boleh kecek dah. Tapi anak tu tak boleh kecek lagi. Dia boleh kecek bila? Lepas telinga dia tu masuk macam-macam bahasa lah. Dia dengar orang sekeliling dia tu kecek masuk dalam fikiran dia, maka benda tu tersimpan sebagai maklumat dan dia automatik dia boleh jawab. Tapi memerlukan pada waktu, memerlukan kepada proses. Dalam istilah dia dipanggil istikmal, mana kena berusaha untuk menjadi sempurna. Jadi istikmal, berusaha untuk menjadi sempurna ni tidak ada pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kamal, sempurna sejak azali lagi. Kalau kata mendengar, ini hanya ada setelah daripada tak mendengar, itu mustahil. Sebab itu tanda kekurangan, tanda serupa dengan makhluk. Jadi apa yang kita nak faham di sini, itu sebagaimana zat Allah Ta'ala qadim, azali, sedia ada dan akan kekal abadi, maka begitu juga sifat-sifat dia. Supaya kita tidak keliru dengan sifat mencipta yang ada pada Allah Ta'ala. Sifat mencipta Allah Ta'ala ni azali juga, qadim juga, walaupun makhluk tak ada lagi. Memang dia maha mencipta, dia tetap dengan sifat mencipta sebelum daripada makhluk tu dicipta oleh dia. Itu hadis tu kena akan datang lah. Tapi sebagai mukaddimah kepada tajuk ni, gitulah sempurnanya sifat-sifat Allah SWT azali dan abadi seperti mana zat dia. Jadi kalau baru ada sifat-sifat ni, baru ada, berarti hadis berlaku perubahan pada Allah Ta'ala. Sedangkan sifat berubah-ubah tu bukan sifat Allah, itu sifat makhluk. Jadi setakat tu saja pembincangan kita pada malam ni. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.